Hai, salam sejahtera. Okey, jadi ini adalah subtopik terakhir dalam bab 8, bahan komposit dan kepentingannya. Pernah dengar perkataan komposit? Okey, jadi sebenarnya kayu merupakan bahan komposit semula jadi yang sangat kuat dan kukuh. Okey, ada contoh lain tak yang semula jadi? Gigi kita. Juga adalah bahan komposit. Okey, jadi apakah maksud bahan komposit? Inilah definisi dia. Bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua ataupun lebih bahan yang bukan homogen. Bukan homogen maksudnya yang tak sama. Okey, bahan yang digabung dia mempunyai sifat kimia ataupun sifat fizik yang berbeza. Okey, dan kita boleh bahagikan kepada bahan metrik dan juga bahan pengukuhan. Okey. Jadi, apakah itu bahan metrik? Bahan metrik adalah berfungsi untuk mengelilingi dan mengikat bahan pengukuhan bersama. Okey, sebagai contoh kayu. Okey, jadi kayu bahan pengukuhan dia adalah gentian selulosa. Jadi dia perlukan bahan metrik ini untuk mengikat bahan ini bersama, maka membentuk kayu yang kuat, yang keras dan boleh buat rumah. Okey, jadi ini semula jadi. Okey, kita tengok ada beberapa ada 4 ke 5 contoh bahan komposit yang belajar kena hafal nama dia dan juga kegunaan dia dan sifat-sifat dia. Okey, kita tengok yang pertama sekali yang kita selalu jumpa di dalam pembangunan, iaitu konkrit diperkukuhkan. Okey, diperkukuhkan. Okey, reinforced concrete. Okey, jadi mesti pernah tengok orang buat pembinaan. Okey, jadi tengok tak mereka kayu-kayu macam ni. Okey, mereka gunakan keluli, okey, sebagai bahan pengukuhan dan dikelilingi oleh konkrit. Okey, maka dua-dua bahan ini bergabung menjadi reinforced concrete yang kegunaan dia adalah untuk membuat jambatan, empangan ataupun bangunan. Okey, kenapa bahan ini sesuai digunakan kerana mempunyai kekuatan mampatan dan regangan yang tinggi dan tahan kakisan. Okey, baik. Okey, jadi ini adalah contoh reinforced concrete. Konkrit diperkukuhkan. Jadi yang ini adalah bahan pengukuhan ataupun kita kata keluli. Okey, jadi kita boleh tengok video dia. Okey, pertama mereka akan pasang keluli dulu. Mereka akan pasang dawai ataupun keluli sebagai tertulang dia. Okey, kita cepat sikit. Lepas itu mereka letak apa? Konkrit, simen. Nampak tak dia buat papan. Oh, tak nampak. Okey, papan. Then dia akan masukkan. Masih ingat? Dia buat konkrit. Konkrit. Dan dia masuk ke dalam bahan pengukuhan. Jadi yang dimasuk adalah bahan metrik untuk menggabungkan dia. Okey. Dan yang dawai itu ataupun tertulang keluli itu merupakan bahan pengukuhan. Ini bahan metrik dimasuk ke dalam bahan pengukuhan. Maka terhasillah reinforced concrete. Konkrit yang diperkukuhkan. Okey, jadi akhirnya tunggu dia kering, maka yang ini adalah reinforced concrete. Di dalam ada gabungan dua bahan, konkrit dengan keluli ataupun dawai. Okay, jadi ini adalah sangat kuat. Okay, jadi di YouTube ada banyak video lagi, belajar boleh search sendiri. Okay, jadi kita teruskan dengan yang kedua, iaitu kaca gentian. Okay, kadang-kadang BM kita tak biasa. Bila saya sebut fiberglass, semua orang pernah dengar fiberglass. Okay, fiberglass adalah gabungan plastik dengan gentian kaca. Kaca gabung dengan plastik akan menghasilkan fiberglass. Okay, jadi
Fiberglass ini ada banyak kegunaan. Guna untuk membuat topi keledar, bumper kereta ataupun papan litar tercetak. Okey. Sifat fiberglass adalah mempunyai kekuatan regangan yang tinggi, penebat haba dan elektrik dan tahan kakisan. Okey. Seterusnya yang ketiga, maklumat lebih lanjut boleh Google lah, boleh Google sendiri. Okey, jadi gentian optik tak pernah dengar kan? Kalau BI mesti pernah dengar fiber optik. Semua orang kita guna Unify. Sekarang kita semua guna fiber optik. Okey, dia dapat. Kenapa sekarang kita nak guna fiber optik? Kerana dia menghantar maklumat dan data dalam bentuk cahaya secara pantulan. Jadi dia sangat cepat. Jadi internet speed sekarang sangat laju. Okey, jadi dia ada 3 lapisan. Yang ini minta buat catatan dalam buku nota kamu, ada pembetulan sikit, ada kesalahan sikit. Jadi bahan pengukuhan dia adalah lapisan pertama dia, teras, kita panggil dia teras. Ini adalah dibuat daripada gentian kaca silika. Okey, manakala bahan metrik yang mengelilinginya adalah salutan kaca, lapisan salutan. Ini adalah salutan kaca. Dan akhir sekali lapisan yang paling luar sekali yang sebagai jaket pelindung adalah plastik, dibuat daripada plastik. Okey, jadi macam kabel Unify kita nampak luar sekali itu adalah plastik. Okey, dipanggil jaket pelindung. Maka ingat fiber optik dia ada 3 lapisan. Okey, jadi kegunaan fiber optik adalah pertama buat kabel untuk komputer, kamera, video. Okey, sifat dia kerana mempunyai kekuatan mempatan yang tinggi dan fleksibel. Dia fleksibel. Okey, jadi seterusnya kaca fotokromik. Photochromic glass. Okey, jadi siapa yang pakai spek? Adakah kaca spek kamu adalah fotokromik ataupun tidak kaca fotokromik? Jadi kalau dia adalah kaca fotokromik, bila dia akan menjadi gelap apabila terdedah kepada cahaya matahari. Mestilah lebih mahal. Okey, jadi dia adalah di dalam mengandungi argentum chlorida dan juga cuprum 1 chlorida. Argentum chlorida ini yang memain peranan yang penting untuk menjadikan dia gelap. Dia menyerap UV, maka dia akan menjadi gelap. Okey, dan kaca dia untuk dia gabunglah, dia mengelilingi argentum chlorida ni. Okey, akhirnya menghasilkan photochromic glass. Jadi kegunaan dia untuk membuat tingkap kereta, tingkap bangunan dan juga kanta kamera. Okey, sifat istimewa dia iaitu dia lucina, menyerap sinar UV, argentum chlorida yang menyerap dia akan menjadi warna gelap dan bergantung kepada keamatan cahaya. Okey. Baik, dan seterusnya akhir sekali iaitu superconductor. Superconductor jadi adalah untuk membuat elektromagnet. Okey, dalam superconductor mempunyai bahan kimia ini seramid, indium, barium, cuprum oksida. Susah. YBCO lah kita panggil dia. Okey, jadi kegunaan dia superconductor terdapat banyak. Okey, salah satu contoh adalah untuk membuat MRI. Pernah dengar MRI? Orang tidur di sana, dia masuk, dia scan, keluar balik. MRI, dan dia guna untuk membuat pemecut jarah ataupun resonance magnet nucleus. Okey, semua ini boleh tengok buku teks, ada gambar dia ataupun Google. Okey. Okey, kelebihan dia, sifat dia untuk superconductor adalah dia tiada rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Okey. Jadi tak ada rintangan, maka dia boleh kontraksi elektrik dengan cepat. Okey, so itu saja untuk subtopik kali ini, bahan komposit. Jadi ada berapa bahan komposit belajar kena hafal? 4 saja, betul tak? Reinforced concrete, fiberglass, fiber optic, and then photochromic glass. 4 saja. Okey, kena hafal bahan komposit ini. Okey, baik, itu saja untuk video kali ini. Kita sudah habis topik tingkatan 4. Jadi next week nak buat apa? Tak tahu. Kita cuti lebih awal lah. Boleh. Okey, baik, itu saja. Sekian, terima kasih.